PlayStation. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, yuk. Oke, sehat? Saya tengok macam tidak bersemangat saja semua. Dari pagi kamu ada kelas kan nih semua? Oke, oleh sebab cikgu nampak kamu macam mengantuk, cikgu mau semua belajar cikgu berdiri. Berdiri. Buat senaman sedikit. Kalau perempuan dengan perempuan, pisit bahu perempuan lah. Kalau yang lelaki itu lelaki. Sendiri, kalau yang tiada pasangan boleh buat sendiri. Oke, cikgu kira dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah. Cikgu nampak kamu pun terlanjur sudah ketawa-ketawa. Oke, baiklah. Cikgu ada bawain. Apa tuh? Apa cikgu letak di sini berbahaya? Kenapa pula cikgu letak berbahaya kan? Gapo deh yuk, gapo deh yuk. Apa isinya? Mari, coba cikgu buka. Ada keropok. Keropoknya. Ya, ini bukan keropok. Kamu nampak apa nih? Cikgu bawa. Batu. Kamu tahu kenapa cikgu bawa batu? Apa nih? Balik siapa yang tidak fokus? Semua tidak tahu. Balik. Jadi fokus. Oke, baiklah. Cikgu bawa batu, jadi cikgu mau 2 orang pelajar. 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. 2 orang pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lelaki. Ini di sini depan. Saya mau cikgu boleh? Oke, boleh. Sezwani, Aziz. Oke, lepas itu lelaki 2 orang. Kenapa lelaki ini tiada wakil? Oke, baiklah. Hari ini kita buat activity hidupkan api dengan menggunakan batu. Cara hidupkan api menggunakan batu adalah geselkan kedua-dua batu. Cara dia begini. Jadi tidak dapat hidupkan api. Ada siapa-siapa yang boleh bantu cikgu untuk hidupkan api? Dia kedaratan. Dia kasih gesel begini, macam yang cikgu tadi. Macam cuci kain, macam cuci kain. Iya. Bukan ya. Oke, nampaknya Sazwani pun tidak dapat hidupkan api. Saya ada wakil 1 orang lagi. Dia boleh cikgu dia kata. Coba. Buang. Gini. Tidak dapatkan. Oke, kita coba untuk pelajar lelaki pula. Tidak dapat Batu apa tuh? Tak dapat juga tuh. Coba kasih kuat untuk cuci kain di sini. Kasih kain sih. Pelajar lelaki. Pelajar lelaki seorang pun tidak dapat hidupkan api. Ini macam mana cikgu? Dia gesel-gesel kan? Kasih hidup. Oke, coba. Dia tidak dapat hidupkan api. Oke, cikgu coba sekali lagi. Cara hidupkan api menggunakan batu adalah geselkan kedua batu. Tapi cikgu pun tidak dapat hidupkan api. Dan matches adalah penyelesaian untuk hidupkan api. Dan kenapa cikgu cakap berbahaya? Matches ini tidak boleh dibawa di dalam kelas tanpa pengetahuan cikgu. Sebab dia boleh kasih bakar. Oke, jadi sekarang cikgu hidupkan api menggunakan matches. Sekali sahaja cikgu sudah hidupkan. Oke, Aziz mau try cek. Oke, Aziz. Kita pernah bukan matches katanya. Coba. Tuh bro, di meja tuh. Di meja tuh bro. Coba hidupkan api.
Sakok lu sakok. Nah, sengaja. Sekali petik saja sudah di depan api. Ada lagi yang mau coba di sana, Kak? Ada nggak yang mau coba batu? Aisyah. Ramdan juga, Ramdan juga. Oke, tidak Pak. Lepas ini kamu boleh try. Kamu boleh coba. Ada sendiri. Dan kenapa Cikgu bawa batu pada hari ini dan Cikgu bawa macis adalah batu digunakan untuk hidupkan api pada zaman dahulu. Dan pada zaman yang sekarang manusia hidupkan api dengan menggunakan macis. Apa itu? Daripada yang susah kepada yang senang. Orang Sabah panggil itu mancing. Karena tujuan Reka Cipta Bukan adalah itu. memudahkan manusia. Kalau yang kotak tu. Dari satu masalah diselesaikan dengan menghasilkan produk ciptaan. Oke, baiklah. Jadi kita akan masuk kepada Cikgu boleh duduk. Oh, oke, boleh duduk. Maaf. Kasihan. Sini. Tanda. Oke, bolehlah mula buka surat buka buku bab 1 mana yang bawa buku teks kan sebelum saya pasang slide. Enggak pakai pun 90%. Tutup dah data biar orang dah cari. Oke, hari ini kita masuk walaupun sudah masuk minggu ke-10 tetapi kita balik lagi kepada bab 1. Kita masuk kepada pengenalan kepada Reka Cipta. dan kita masuk satu topik yang kecil saja yaitu sejarah perkembangan Reka Cipta. Dan sejarah perkembangan Reka Cipta ini terbahagi kepada 3. Dan peringkat yang pertama adalah zaman pra-revolusi industri. Selepas itu disusuli oleh zaman revolusi industri. Dan peringkat yang terakhir adalah zaman revolusi industri kedua. Jadi cikgu mau kamu mesti ingat. Oke. Sebenarnya Reka Cipta ini wujud sejak manusia dilahirkan lagi. Dan seperti yang cikgu cakap tadi, secara perkembangan Reka Cipta ini bermula dari zaman pra-revolusi industri, revolusi industri, dan revolusi industri kedua. Secara perkembangan Reka Cipta ini dia sangat berkait rapat dengan setiap aktiviti manusia dalam berbagai bidang. Jadi banyak peralatan dan mesin yang telah dicipta bagi tujuan memudahkan kerja manusia dengan cara yang lebih efisien dan produktif. Oke, kita masuk kepada zaman yang pertama. Oke, ada siapa-siapa yang boleh bantu baca apa zaman yang pertama? Boleh di sana bahagian lelaki? Boleh satu orang? Kasih kuat suara. Apa? Zaman pra-revolusi industri sebelum abad ke-18. Oke, baik, terima kasih, berikan tepukan. Ini adalah zaman peringkat yang pertama, zaman pra-revolusi industri sebelum abad ke-18. Oke, baiklah, cikgu cerita, nama pun secara, jadi cikgu bercerita. Oke, pada zaman ini manusia hidup secara normal di mana mereka berpindah rendah dan mereka berpindah secara berkelompok untuk berlindung dari ancaman cuaca dan binatang. Ya, daripada ancaman yang membahayakan. Oke, dan pada zaman ini mereka tidak mempunyai rumah. Siapa yang pernah dengar cerita orang dulu-dulu yang tinggal di bawah pokok, tinggal di dalam gua? Pernah dengar tak? Nah, Semua pernah dengar kan? Dan inilah zaman pra-revolusi industri di mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka tinggal di dalam gua dan di bawah pokok. Dan pada zaman ini mereka menghasilkan api dengan menggeselkan kedua batang kayu ataupun batu seperti yang Shigo katakan tadi. Jadi dan pada zaman ini juga semacam mesin-mesin belum dihasilkan pada zaman ini dan semua barangan keperluan harian mereka adalah dihasilkan oleh sendiri mereka seperti senjata ringkas, kapak. Dan pada zaman ini juga mereka sangat memerlukan sumber matahari untuk menjalankan aktiviti pertanian. Inilah cerita zaman pra-revolusi industri. Oke, ada siapa-siapa yang boleh ulang apa cikgu cerita tadi? Oke,
Anik. Oke, baiklah, kita tutup dulu. Oke, Anik. Pada zaman pra-revolusi industri mereka tinggal di mana? Tinggal di dua dan juga pokok atau pokok. Oke, berikan tepukan kepada Anik. Oke. Dan selepas itu mulalah peringkat kedua di mana masuk kepada zaman revolusi industri. Ini pada abad ke-18 dan ke-19. Dan zaman ini bermula pada lewat 1750-an dan dia bermula di England. Dan pada zaman ini tiada lagi kaum nomad tetapi digantikan oleh masyarakat industri. Dan masyarakat industri ini terbahagi kepada dua. Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Ain boleh jawab. Masyarakat industri terbahagi kepada dua. Pengusaha. industri dan pekerja industri. Ya, betul. Masyarakat zaman revolusi industri terbahagi kepada dua, yaitu ada pengusaha industri dan juga ada pekerja industri. Dan pada zaman ini bermulalah zaman pengeluaran secara besar-besaran apabila pengusaha industri telah mula membekalkan lukisan dan kaedah pembuatan kepada pekerja mahir dan separuh mahir yang bertujuan menghasilkan barangan dalam skala besar dengan menggunakan mesin. Jadi pada zaman ini, zaman pra-revolusi industri ini bermulalah penggunaan mesin. Sudah ada mesin. Dan pada zaman pra-revolusi industri tiada mesin kan? Masuk kepada zaman ini dia sudah mempunyai mesin. Ini adalah pereka-pereka cipta pada zaman ini, yaitu pada tahun 1752 Lightning Rod telah pun dicipta dan dia telah dicipta oleh Benjamin Franklin. Dan pada tahun 1769 James Watt pula telah menghasilkan engine steam untuk digunakan kepada kereta api. Dan selepas itu pada tahun 1825 lokomotif pun terhasil dan ini dihasilkan oleh George Stephenson. Oke, ini merupakan contoh evolusi bidang pengangkutan. Apa yang kamu nampak di gambar pertama? Cikgu, slow. Ya, betul. Dia tarik batu. Ya, betul. Kacak Betul. kuda. Mereka menarik mereka menggunakan kayu gelondongan untuk menarik batu. Dan di sini kita dapat lihat mereka menggunakan tenaga manusia. Betulkah tidak? Jadi kalau guna tenaga manusia penatkah tidak? Anak laba. Mana cikgu? Nah, itu zaman dahulu, penat. Tapi sekarang mungkin ada dia punya keistimewaan kan, kita tidak rasa penat sudah. Dan selepas itu 3000 tahun kemudian, yaitu 3500 sebelum Masehi, orang Sumeria percaya membuat roda daripada kayu. Sudah terhasil roda pada zaman ini, tetapi roda daripada kayu. Dan apabila tercetusnya roda daripada kayu, maka terhasillah basikal yang pertama. Dan basikal yang pertama ini dihasilkan oleh Sibrach di Prancis pada tahun 1790. Dan selepas itu pada tahun 1801 Masehi, Richard Trevithick telah mencipta lokomotif engine tenaga steam. Dan selepas terciptanya lokomotif engine tenaga steam, maka terciptalah tayar Gotha yang dicipta oleh Charles Goodyear di Amerika Syarikat pada tahun 1839 Masehi. Dan selepas terhasilnya tayar daripada Gotha, maka terhasilnya kereta yang pertama, di mana kereta yang pertama hanya mempunyai 3 roda. Dan ini dicipta oleh Carl Benz. Dan setelah terhasilnya kereta, maka terhasillah kapal terbang, di mana kita hanya naik kapal terbang dan terbang. Kita tidak guna kaki sudah kan? Iya. Jadi betapa senangnya daripada tenaga manusia kepada kita guna kapal terbang, dia menjadi sangat senang. Dari susah kepada yang senang. Karena tujuan mereka cipta adalah memudahkan manusia. Oke, cikgu mau seorang pelajar siapa yang boleh ulang? Apa tujuan mereka cipta? Oke, boleh. Memudahkan urusan. Ya, sangat betul, berikan tepukan. Oke, ini adalah contoh evolusi bidang pengangkutan.
Oke, Nur Sazani boleh Cikgu mau minta evolusi telepon bimbit. Macam mana bentuk telepon bimbit yang dahulu dan telepon bimbit yang sekarang? Cikgu ini dari saya lah ya. Apa yang saya tahu kalau dulu Besar. guna sabut kelapa. Hai. Tak tahu. Tin. Guna burung. Telepati. Ada yang boleh coba? Kan baiklah, mungkin betul lah yang macam Sazwani cakap. Kan cikgu dulu kan masing-masing dengan Oh, jiran iya. piramid tu. Guna Telegram. Ya, Cikgu guna tali macam piramid, guna kelapa-kelapa. betul. Jadi Jawapan bergerak. kamu semua betul. Tin. Tin. Kenapa? Semua betul. Jadi dari telepon yang macam tu, maka terhasillah telepon bimbit yang kecil. Siapa masih ingat telepon bimbit yang kecil ada Nokia. game Nokia yang ular-ular? Tin. Telepon lemparan Ya, kamu masih ingat? Anjing. Silakan main game. ada ular-ular. Ya, dia punya kelebihan game di sana. Jadi selepas itu, tetapi dia tiada kamera. Tetapi manusia perlukan kamera. Ya. Maka dihasilkan telepon yang sekarang, di mana kita senang untuk merekam. Macam sekarang Cikgu kena rekod kan? Ya. Sudah mereka. Punya senang urusan Cikgu. Oke, ini adalah zaman yang terakhir. Zaman yang terakhir adalah zaman revolusi industri kedua. Ini adalah abad ke-19 dan ke-20. Zaman ini berlaku pada sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan aktiviti penciptaan barangan kepenggunaan, pengangkutan, komunikasi, pembinaan, dan pembuatan semakin pesat membangun. Jadi pada zaman ini, mesin-mesin semakin pesat membangun. Penciptaan barangan pun semakin pesat membangun. Dan pesan kerancakan bidang reka cipta telah mewujudkan pelbagai profesion dalam bidang perekaan produk dan ia berkembang dengan pesatnya dalam bidang kepenggunaan. Oke, pereka cipta yang terdapat pada zaman revolusi industri kedua ini adalah pada tahun 1801 Joseph Mary Jacquard telah menghasilkan mesin tenun cakwan. Dan selepas itu Alexander Graham Bell telah menghasilkan telepon pada tahun 1876. Dan pada tahun 1885 Carl Benz pula telah menghasilkan kereta berenjin petrol 3 roda. Dan pada tahun 1887 Gottlieb Daimler telah menghasilkan kereta berenjin petrol 4 roda daripada 3 roda kepada 4 roda. Untuk memudahkan manusia. Tujuan mereka ciptakan memudahkan manusia. Daripada satu masalah dihasilkan produk untuk memudahkan manusia. Dan pada tahun 1903 Bilbo dan Orville Wright telah menghasilkan kapal terbang yang boleh memudahkan kita untuk balik ke Sabah. Oke, sekian, terima kasih. Ini sahaja slide pementahan Cikgu. Tetapi belum pulang, jangan dulu. Kita sudah yang gembira nih, mau balik dalam pikiran. Oke, baiklah. Boleh tolong dua orang pelajar boleh turun Cikgu. Kita akan bermain activity touch and go. Siapa yang pernah main activity touch and go? Tak pernah. Dekat tol. Apa kamu tahu apa maksud touch and go? Sentuh dan pergi. Touch and go ni sentuh dan pergi. Jadi kamu sentuh jawapan di sini dan kamu boleh jalan. Tetapi kalau yang salah tuh, Cikgu kasih stop di sana. Oke, Cikgu mau semua pelajar baris di sini. Beratur, semua pelajar baris. Kamu pun lama sudah duduk, tidak bergerak, macam mengantuk, sudah balik. Jadi Cikgu mau kamu semua bergerak di sini. Oke, sebelum itu Cikgu kasih terang macam mana cara main touch and go. Dimana sekarang kamu mencabut satu soalan, satu jawaban daripada Cikgu dan kamu lekatkan jawaban di sini. Kamu kasih lekat jawaban di sini. Di mana-mana petak dia. Dan selepas jawaban dia kena lekat,
kamu perlu cabut soalan daripada cikgu dan kamu perlu menjawab soalan tersebut dengan menyentuh jawaban di sana dan pergi. Kecuali yang jawab dengan salah. Cikgu kasih berdiri di sini. Cikgu boleh ulang lagi tak? Kita belajar sejarah. Ulang semula. Cikgu bagi kamu satu jawaban. Jawaban ini kamu perlu letak di petak yang cikgu sudah sediakan. Selepas kamu dapat jawaban ini, cikgu bagi kamu soalan. Dan cikgu baca soalan. Lepas itu kamu jawab soalan dengan menyentuh jawaban yang kamu lekat tadi. Paham? Paham. Oke. Sampah jangan buang rata-rata. Pungut. Dekat mana-mana sama cikgu. Cikgu. Dekat mana-mana aja. Ya lekat mana-mana aja di petak yang sedang sediakan. Ya lekat di mana-mana aja. Nah, dan sesiapa pelajar yang sudah lekat tuh, kamu boleh balik di tempat duduk masing-masing. Sebab ada separuh pelajar yang dapat soalan. Jadi jawaban. Pastikan bambu kamu masukkan dalam poket. Jangan kasih buang merata-rata di kelas. Kalau yang boleh lah. Yang berai. Guti itu belum lah. Guti itu bayar masih sampai sekarang masih ada lagi punya. Bukan saya dari. It's time to enjoy. Siapa yang tidak mendapat jawaban tadi, kamu akan dapat soalan. Kamu mau jawab. Lambat menjawab. Buang di situ. Ya, buang di sana saja. Yang penting yang kamu kasih. Tidak tindakan masuk dalam kelas. Kemana-mana jangan kemana-mana aja. Yang penting kamu dapat di petak yang disediakan. Oke, ini pelajar yang tidak mendapat jawaban. Oke, mari sini. Oke. Nah, cabut satu soalan. Oke, baca soalan kuat-kuat supaya satu kelas dengar. Pilih dua pernyataan yang betul menerangkan ciri manusia zaman pra-revolusi industri. Jadi kamu pilih. Ini jawapan. Zaman revolusi industri. Oke, betul atau tidak? Tak nampak. Baca. Jawaban dia, barangan keperluan harian dan senjata ringkas dihasilkan sendiri. Dan ciri yang kedua, menetap di suatu tempat secara berkelompok. Betul. Betul, boleh duduk. Apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? 1. Mewujudkan pelbagai variasi reka bentuk bagi sesuatu reka ciptaan. Yang kedua, pengeluaran secara besar-besaran dan berskala besar. Ciri yang ketiga, reka ciptaan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Pilih zaman, apa jawaban dia? Oke. Betulkah tidak? Kamu dengarkah soalan dia tadi? Tidak, kami tidak dengar cikgu di sini. Soalan dia, apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? Ciri yang pertama, mewujudkan pelbagai variasi reka bentuk bagi sesuatu reka ciptaan. Ciri kedua, pengeluaran secara besar-besaran dan berskala besar. Dan ciri yang ketiga adalah reka ciptaan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Jadi zaman apa?
Multi-industry. Betul, kamu mulai dulu. Zaman industri kedua. Siapakah yang menciptakan kapal terbang? Sabar. Di atas report. Gabens. Oke, berikan tepukan, betul kan? Kalau bentar kan Oke. Apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri ciptaan berikut? Yang pertama menggunakan tulang binatang, batu dan kayu. Yang kedua untuk kegunaan karya sendiri. Dan yang ketiga reka ciptaan berfungsi secara minimum. Cari. di tengah. Oke, betul kah tidak? Betul. Berikan tepukan. Oke, 5 orang pelajar saya mau berbaris di sana. 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih. Ya, kamu ada. 1, 2, 3. Sini, satu, dua. Ya. Oh. Lanjut baca. Reka cipta wujud sejak manusia dilahirkan dan sejarah perkembangan reka cipta bermula dari zaman. Reka cipta wujud sejak manusia dilahirkan dan sejarah perkembangan reka cipta bermula dari zaman. Perlu berdiri di sana. Dia bermula dari zaman peringkat. Bermula dari zaman apa? Bisa saya. Baca soalan Lokomotif adalah hasil ciptaan. itu. Mana tujuh? Mana? Kira sampai 5 saja nih. 1, 2, 3, 4. Dua golongan yang memainkan peranan dalam menjayakan pengeluaran besar-besaran di zaman revolusi industri. Golongan tersebut ialah Ini saya ulang juga kali tadi kan. dua golongan. Pengusaha industri yang bekerja di industri. Betul atau tidak? Betul. Berikan tepukan. Zaman revolusi industri bermula lewat tahun 1290-an di negara Negara mana? Oke, betul atau tidak? Betul. Ya, betul. Bermula di Mula dicipta pada 1879 di Amerika Syarikat. Siapakah pencipta tersebut? Ya, tayar kereta. Siapakah pencipta tayar kereta? Gabens. Galben. Gabens. Goodyear tempur. Gabens. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri ya.
Apakah zaman perkembangan reka cipta bagi ciri-ciri ciptaan berikut? Reka ciptaan asas lain untuk menghasilkan reka lain. Reka ciptaan berfungsi dengan baik tetapi masih mempunyai kelemahan. Reka ciptaan dihasilkan dalam skala yang besar. Oke, betul atau tidak? Zaman berlalu. Oke, jawaban dia betul. Oke. Mereka adalah menjawab kurang tepat lah. Jadi kita minta bantuan dari kamu. Soalan pertama, ini gambar tayar kereta, tayar getah, dan mulai dicipta pada 1839 di Amerika Syarikat. Siapakah pencipta tersebut? Oke, betul. Jawaban dia adalah Charles Goodyear. Oke, baik, boleh duduk. Sebab jawaban. Oke. Soalan kedua adalah ini merupakan gambar lokomotif, dan lokomotif adalah hasil ciptaan siapa? Ada yang boleh jawab? Richard. Jawaban dia adalah George Stephenson. Lokomotif dihasilkan oleh George Stephenson. Ya, oke, baiklah anak, boleh duduk. Oke, soalan dari Ain. Reka cipta wujud sejak manusia dilahirkan, dan secara perkembangan reka cipta bermula dari zaman, ada 3 peringkat zaman kan? Jadi dia bermula dari zaman mana? Ya, betul, dari zaman pra-revolusi industri. Oke, baik, kalian boleh duduk sudah. Lain kali jangan main-main di dalam kelas. Oke, baiklah. Pembelajaran kita hari ini sudah pun ke penghujungnya. Tetapi sebelum balik, cikgu mau berikan tugasan untuk kamu. Tapi tugasan tersebut dihantar kepada minggu hadapan. Kelas berikutnya, dihantar kepada kelas berikutnya. Dimana cikgu mau 5 orang dalam satu kumpulan untuk menghasilkan peta bumi bagi menerangkan ciri-ciri setiap perkembangan zaman. Paham? Paham. Oke, baiklah. Dan sebelum mengakhiri kelas, cikgu mau 1 orang berdiri sukarela. Cikgu suka orang yang sukarela. Sukarela. Nampaknya tiada. Oke, berikan tepukan untuk Next. Boleh bagi refleksi untuk kelas kita pada pagi ini supaya kita dapat belajar. Cara aktiviti cikgu tadi menariklah. Sebenarnya saya mau menjawab tapi cikgu pilih yang lain kan tidak apa. Baiklah, terima kasih. Boleh jawab sini. Oke, itu sahaja dari saya. Okey. Syazwani, kenalikan refleksi. Okey, baiklah. Setelah berakhir pembintangan untuk masuk bagi Patrick Julim, so kita akan pergi kepada kekuatan dan kelemahan. Same line. Okey, ada sesiapa yang mau bagi untuk kekuatan bagi maka untuk Patrick Julim? Saya. Okey, untuk kekuatan Patrick Julim yang pertama, mestinya dia punya suara kuat dan tone suara dia okey. Seterusnya aktiviti yang dia jalankan sangat menarik dan boleh membantu lagi pelajar pelajar tahu lagi topik tu, pasal topik tu tadi kan dia ajar pasal sejarah kan, jadi itulah. Untuk kekuatan yang seterusnya, kita bagi untuk lelaki sesiapa yang Apa yang saya nampak adalah daripada segi aktiviti dia adalah menarik sebab ianya ada yang unik dan kita pun tak pernah dengar aktiviti menggunakan touch and go. Jadi bagi saya ini ada satu yang baru untuk belajar untuk buat aktiviti macam tu. Okey, untuk kelemahan, siapa yang ingin
Berikan wakil seorang perempuan dengan seorang lelaki. Kelemahan dia yang pertama adalah daripada segi percakapan tu mungkin yang dari Semenanjung tu dia susah nak catch up sebab Punya slang tu lah. dia Sabar lah. macam terlampau laju, tak dia terlampau laju bercakap. Tu je lah. Sekali lagi boleh. Okey, daripada saya sendiri mungkin lebih ke arah macam slide yang disediakan tu mungkin ada huraiannya. So rasanya selepas ni mungkin boleh buat point saja dan nanti akan explain lah mengenai point tersebut. Saya rasa itu sajalah. Okey, untuk dari saya pula, bagi kekuatan dia punya pembentangan adalah dari segi dia punya aktiviti. Aktiviti dia bukan lagi tak lah macam ada kita tak tahu kan Macam tu. dia punya aktiviti tu sangat menarik. Ada pergerakan lah untuk kita semua, ada kita mengantukkan. Dia punya kelemahan tu macam Aziani cakap tadi lah. Ana. Dia punya intonasi tu sudah okey tapi dia bercakap terlalu laju dan menyebabkan pelajar kurang faham. Macam kena dia ulang semula baru kalian faham lah. Okey, itu saja. Lain? Ada lagi? Ada. Okey, guys. Fitri saya tadi Max saya rasa okey dah awak bagi. Tapi Fitri saya kena tambah. Yes, saya setuju dengan semua orang. Awak ada dialek yang agak kuat, ya. Dialek negerian. Dia bukan satu benda yang baik. Sebab apa? Bila dialek yang berlebihan, memang awak diposting bukan di Sabah. Awak kena posting di kampung orang asli Sarawak. Di Pulau Seling dekat sini. Dekat Kampung Gapis. Barangkali. Agaknya kalau itu bahasanya awak bawa dalam kelas, apa yang akan berlaku? Pelajar kurang faham. Pelajar tidak akan faham. Pertama, dialek itu boleh lagi kita tackle. Tetapi apabila intonasi awak terlampau laju, bila bercakap terlampau laju menyebabkan orang tak boleh nak tackle. Jadi berlatih untuk bercakap dengan lebih nature, lebih relax, lebih bersahaja. Tidak perlu kelang kabut. Tak perlu kelang kabut untuk cakap santai, relax, control dia punya voice pitch, relax je, lagi bagus sebab awak ada gaya tersendiri dalam persembahan. Bila berdiri kat depan ni ada ruangan seni. Setiap orang ada ilmu seni dia. Max ada cara dia tadi kan, itu seni yang kita tak boleh ikut. Seni yang ada pada Max tak boleh diikut oleh factory, dan seni yang ada pada factory tak semua orang boleh ikut. Itu factory punya seni yang ada pada diri dia. Sama juga macam saya. Awak nak buat macam mana pun awak takkan boleh jadi Dr. Gani. Dan saya macam mana pun saya takkan boleh jadi awak, kan? Dan awak boleh jadi diri awak sendiri dengan kesenian, dengan penampilan awak. Jadi macam mana awak nak menjadikan nature? Alright, nak menjadikan nature itu pecahkan tembok yang biasa kita buat. Sebab apa, Fitri? Awak masih baru nak jadi cikgu. Jika awak tidak ubah kaedah ini, menyebabkan awak akan menjadi cikgu yang kekal dengan cara ini. Right? Atau sesiapa pun. Macam Mac tadi dia ada juga ebik bunyi apa tadi? Ada sikit lah, tapi tak menunjukkan ketara yang besar, mengubah kepada keselesaan pembelajaran. Jadi dia taklah kita kata dia sebagai kesan negatif yang besar. Mungkin boleh diabaikan sifat habit itu. Jadi setengah-tengah habit yang menyebabkan pelajar tak dapat kerana kita terlampau laju, kerana suara kita tenggelam, kerana penampilan kita yang tidak menonjol. Terutama kalau pada kecil. Ni cikgu-cikgu yang kecil. Siapa cikgu kecil? Sazwani cikgu kecil. Mana lagi? Bukan panggil cikgu besar aja, cikgu kecil pun ada. Kategori cikgu kecil. Bila cikgu kecil, macam mana awak nak hilangkan tenggelam dalam kelas? Suara besar. Suara. Baru ni saya pergi dekat Beran 20, pelajar yang mengajar tu kecil je. Tapi dia punya pewatakan suaranya macam orang gegasi kat depan.
Everything dia control dalam kelas. Pelajar semua seperti di bawah satu bayangan dia sendiri. Tunduk semua. Because you know what? Dia punya mainan dia dalam kelas. Dia punya karakter dalam kelas. Dia punya suara, dia punya nature dia. Dia punya seni dia, dia punya pergerakan dia. Jadi walaupun pelajar tu kalau bangun, ni je kat dia. Pelajar yang dalam kelas tu bangun, macam tadi lah Fitri dengan siapa tadi yang keluar ke depan dia. Ini yang tinggi Camel. Batu siapa bawa bangun? Bawa bangun. Cuba Fitri bangun. Kan? Dia imagine seorang guru dengan pelajarnya yang begitu ketara saiz, dia akan bertemu dengan situasi macam ni. Dia akan jumpa pelajar yang besar kan. Tapi awak kecil je cikgu. Tapi awak tidak boleh membiarkan kecil awak tenggelam. Kecil itu tak boleh nak mengubah kita, dah Tuhan jadikan kita macam tu kan. Semua orang nak besar, nak tinggi kan. Tapi dah dapat kecil, nak buat macam mana kan. Dan tak boleh pun nak gayut-gayut bagi besar ke, tak boleh. Tapi bagaimana awak boleh menjadikan diri awak itu tidak kecil di dalam kelas? Sebagai seorang guru, awak tidak boleh kecil di dalam kelas. Seorang guru awak mesti kena tunjukkan betapa singanya awak ketika awak marah. Betapa penyayangnya awak ketika awak lontarkan kasih. Kan? Macam mana awak nak buat? Jadi jaga penampilan kita, bahasa, hubungan dalam kelas, benda-benda itu semua akan membantu. Pelajar akan tengok awak walaupun kecil tapi dengan penuh penghormatan. Walaupun kecil dengan penuh minat kepada pembelajaran. Okay. So jaga dari segi bahasa. Logat sangat tak boleh. Saya tak kata kat factory kalau saya kata yang jenis bahasa Terengganu, bahasa Kelantan, bahasa mana lagi yang susah sangat nak ubah? Bahasa Teluk Intan ada. Ini bahasa-bahasa kedaerahan, bahasa-bahasa negeri. Kan? Awak cuba elak daripada terlalu menonjol. Banyak kes cikgu-cikgu ni pelajar-pelajar kita yang pergi buat latihan mengajar di negeri Kelantan. Orang Kelantan, saya pergi observe, mentang-mentang lah saya pun orang Kelantan. Dia masuk dalam kelas, "Alah, mana semua beres kau? Sihatlah kau?" No. Sebab tu bila keluar anak-anak negeri itu, bila masuk ke universiti, bahasa dia tak boleh ubah. Dia masuk, sebab apa di sekolah cikgu tak pernah. Cikgu pun cakap Kelantan dengan dia. Cikgu pun cakap Terengganu dengan dia. Cikgu pun kalau kat Bota tu, kat Perak dengan dia. Kan? Jadi bila benda-benda macam tu, secara tak langsung anak didik kita pun nak sambung universiti besok sampai dia jadi slow. Jadi walaupun awak orang Sabah, at the same time awak akan mengajar di negeri Sabah dan awak mengajar kepada anak-anak Sabah. Dan the best cakaplah Sabah. No, sebenarnya bukan best. Di luar waktu kelas, yes, cakaplah dia adalah informal. Tetapi dalam waktu kelas, you have to train dia supaya dia boleh survive. Bukan dia nak belajar di universiti di Sabah je, dia nak belajar di universiti tempat lain. Macam mana dia nak adaptasi? Dia punya presentation dia punya penampilan diri dia, kan? Jadi sebab itu bila kita duduk di depan, kita adalah model. Jadi Fitri, awak kena baiki secara serius. Jangan terlalu laju. Ini bukan senang sebab dia dah jadi nature awak. Dia dah jadi peribadi awak. Dia dah jadi macam, itulah Fitri, cakapnya memang laju seperti kereta api ekspres, kan? Tetapi jika awak membiarkan benda itu berlarutan tadi awak tidak ubah, bermakna awak tidak mampu mencipta satu kualiti yang besar dengan diri awak, kan? So cuba kita bercakap dengan relax, dengan susunan ayat yang santai, tak payah kelang kabut. And then tanya, sabar. Dia cara you nak latih diri, keluarkan satu ayat, relax. Satu ayat, beri masa. Semua sudah bersedia? Relax sekejap. You have to plan. Bila kita nak cakap, semua sudah siap kan? Sekarang saya mau tengok apa sudah berlaku sekarang. Sudah siap belum? Relax. Satu ayat, kita kontrol diri kita tau. Kita kalau sudah siap belum? Boleh cikgu tengok? Di sana. Ya, tepuk tangan. Boleh tak? Itu saja awak kena latih dengan kuat. Awak bukan latih main-main. Awak kena latih kuat. Sebab kita nak ubah habit yang sudah ada lama dalam diri kita, kan? Tetapi dia habit yang mungkin tidak begitu cemerlang untuk cikgu.
Pelajar, terutama kalau mengajar pelajar kelas belakang, kalau cakap macam apa jadi? Macam kereta api express, jadi pelajar bila start saja dia tertinggal, dia dah tak boleh follow awak ketika kita workshop sini dah mengajar. Kan? Jadi kita kena berhati-hati dengan. Saya baru jumpa orang laju cakap. Ini biasa Fitri, awak tak perlu rasa. Ini biasa, dan sering kali saya bertemu dengan pelajar dalam kelas yang laju pada awak pada lagi. Kereta api triple apa semua yang laju pun ada lagi kan. Jadi cuba latihkan diri, cakap dengan lebih tersusun, suara dengan lebih, suara awak dah cantik dah, lontaran bagus, kuat bunyi, cuma lajunya dengan dialek awak. Laju dengan dialek awak baiki sikit supaya kita boleh bercakap dengan Max pun ada dialek tadi. Max pun cuba dialek tadi. Mana lagi? Siapa yang ada dialek lagi? Saya. Cuma kali ni kelas kali ni banyak Borneo. Kalau sebelum-sebelum ni kelas saya ramai Kelantan. Dia punya dialek Kelantan jenuh saya nak perbetulkan. So apa-apa pun dialek bukan budaya yang bagus apabila awak bermasukkan kelas. Kerana kita nak train student kita, pelajar kita untuk survive yang lebih besar. Jika awak tidak pernah membuatkan mereka mengubah untuk bercakap dalam dialek, bimbang dia bila dia survive besok, dia tak boleh ubah. Kan? Dia nak survive dengan yang lebih tinggi lagi. Kan? Dalam negara kita hari ini pula, kita sangat menggalakkan pelajar menguasai dua bahasa. So, kalau awak nak mengajar serta-serta tu, main English. Okay? Kan? English okay. Sebab kita nak bagi pelajar kita survive di luar sana nanti. Itu pun boleh. Tapi jangan pula jadi rojak English. Apa rojak English? English yang tidak betul dia punya pronunciation dia, tidak betul dia punya term. Awak Puan Cukang punya English, tahu Puan Cukang? Singapura punya orang tu, English macam tu, dia rosakkan English, tak boleh pula. Baik jangan. Tapi kalau awak nak English, maksudnya awak ada certain slide direct English. Then ataupun awak prefer pada student untuk jawab dalam bahasa English, atau awak nak suruh student present kat depan ni English. Itu dia panggil apa dia, dalam aspirasi pelajar. Aspirasi 6 aspirasi pelajar, di mana kita memberi peluang kepada dia untuk menguasai bahasa kedua, bahasa ketiga dan sebagainya. Right, Fitri? Right, tapi dari segi yang lain-lain saya tengok bagus, preparation, permainan apa aktiviti bagus, dan saya akan tengok lagi video lah sebab saya pun keluar sekejap lagi. Kan? Ada apa ni, UPSI Hodim yang jumpa saya, dia nak beli rumah dekat UPSI ni, nak bagi student luar kampus duduk. Wah, tengah bincang dengan saya lah, tengah cari rumah. Nak melabur, belajar daripada dia sewa dengan penyewa luar, why not dia sewa dengan UPSI dengan kadar harga yang lebih murah. Betul. Jadi kami tengah cari lah sekarang ni, sebab orang luar duk main rumah kejap mahal, dan sekarang dah tercah hampir 1,000 lah.